Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Pada petang yang mulia ini kita dapat menyambung kuliah kitab perukunan, sambil kita berbuka puasa lebih kurang 55 minit daripada sekarang. Nah, jadi daripada masa yang ada ini kita bacalah sedikit daripada kitab perukunan, dan kita ada beberapa masalah yang belum terjawab. InsyaAllah Allah beri kesempatan kepada kita, mudah-mudahan dapat kita baca sedikit, kita jawab masalah sedikit, dan kemudian kita berbuka puasa. Kita sambung kat mana tu orang ada kitab tu? Muka surat 4. Kat mana tu? Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan adalah banyak bilangan mereka itu, kata pengarang, ramai mana kok nabi-nabi ni yang diutuskan oleh Allah, iaitulah sekati 2 laksa 4,000. Banyak tu ni kitab lama ni, tak boleh salah ke dia. Sekati 2 laksa 4,000. Dengar laksa apa perut lalu. Tak. Maknanya 124,000. Sekati tu 100,000 lah. Selaksa 10,000. Orang bila dulu 10,000 banyaknya selaksa. Selaksa 10,000. Sekati 100,000. Nampak? Jadi 124,000 orang ramai Nabi. Ramai. Tapi tak mesti namanya tiap-tiap Nabi tu dia ada pula ribuan umat. Ada yang Nabi tak ada umat ada. Yang paling sikit sekali umat dalam surah Yasin, 3 orang Nabi, seorang yang ikut. Tahu tak? Fa'azazna bisalisin, kami tambah lagi. Hak seorang ni tak gerak. Kapung ni jahat sangat. Tambah 2 orang lagi. Jadi 3 Nabi. Seorang. Suti kapung 3 Nabi. Atau la ilaha illallah. Ramai mana ikut seorang ni? Seorang umat 3 Nabi pakat. Oh, hebat lah kapung tu. Hak seorang ni pula, ni percaya, ni beriman kepada 3 orang Nabi ni. Hak lain tak percaya belaka. Ni pakat pijak, lepas tu bik perut. Dia pijak ramai-ramai orang kapung. Tu hebat sungguh. Jadi kalau kita ngajar surah kapung, ramai ni ustaz ngajar? Dah amal 2 orang. Hebat lagi . Faham tak? Pasal ni 3 Nabi, seorang umat. Demu seorang ustaz, bukan Nabi. 3 orang dengar. Boleh tahan tak? Sekati 2 laksa 4,000. Ingat sekati 100,000. Selaksa 10,000. Dah 2 laksa 20,000. 4,000. 124,000 orang. Bilangan orang dulu-dulu. Dan pada satu riwayat 2 kati 2 laksa 4,000. Tapi yang ni dhaif, hak tadi kuat. Maka yang pertama daripada mereka itu Nabi Allah Adam, tok niang kita. Nabi yang pertama, Nabi Adam, sebab tu dia duduk pada langit yang pertama pada peristiwa Isra' Mi'raj. Langit pertama Nabi Adam, dia Abul Bashar, bapak segala manusia. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapak segala nabi. Pasal apa dia kata bapak segala manusia? Kerana daripada Nabi Adam tubik manusia lain. Daripada Nabi Adam ni Tuhan buat Siti Hawa, khalaqa minha zawjaha. Tuhan cipta daripada Nabi Adam akan isterinya pula. Asal dia jadi ramai riak cok. Abul Bashar. Nampak? Bapak manusia. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapak segala Nabi. Apa? Start pada Nabi Ibrahim, dia pecah. Jadi ramai keluar daripada Nabi Ibrahim, keturunan dia jadi Nabi-Nabi. Nampak? Pasal apa? Pasal Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri. Siti Hajar dengan Siti Sarah. Daripada ni lah Siti Hajar beranak Nabi Ismail, turun Bani Adnan, keturunan Arab. Beranak Nabi Ishaq, Yaqub, Nabi Yusuf, turun dari Bani Israel. Palestin lah ni, Israel lah ni. Daripada Nabi Ibrahim. Lepas tu Nabi ni 2. Faham?
Kita tak agak. Kali tu imam mari di rumah. Nah, komang sepana. Baik. Daripada 124,000 orang, hak pertama sekali Nabi Adam alaihissalam. Nampak? Tok nyang kita. Dan kesudahan daripada mereka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu Islam ni agama yang benar, agama yang menerima semua nabi. Sebab tu Kristian kafir, Yahudi kafir. Pasal apa Yahudi kafir? Pasal dia beriman dengan nabi-nabi kan? Orang Yahudi memuliakan para nabi. Nah, Nabi Sulaiman, nah, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Musa. Dia tak panggil Musa lah, Mos dia panggil. Nah, tak apalah, tapi dia beriman. Tapi dia tak beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, dia pakat nak solid. Nampak lagi sebab tu jadi kafir. Seorang Nabi dia tolak. Nabi Isa alaihissalam jadi kafir orang Yahudi. Padahal orang Yahudi ni, dia anak beranak Nabi. Pak saudara Rasul, pak dua pupu Nabi, tok besar Nabi. Dah, oleh kerana je lawan Allah, kafir jadi. Dah kita Melayu, tak ada sekarang pun besar dengan Nabi. Tolak Quran, tolak hudud, balik awal terus. Tu tak? Dah turunan Nabi-Nabi, tolak hukum Allah. Nak, Allah perintah kata jadi kafir, dia Melayu turunan dia. Nah, ada turunan Nabi? Ada. Ada Nabi seorang tu baik bangsa Melayu? Ada. Lebih lagi pada sesaknya kalau tolak Quran dan hadis. Tu nak khabar. Dan yang jadi pesuruh daripada mereka itu 315 orang. Dan yang keturunan kitab Allah 8 orang. Daripada 124,000 orang Nabi, 314 orang atau 315 orang dilantik menjadi Rasul. Dia Rasul lain pula. Dia tiap-tiap Rasul dia mesti Nabi. Tapi tidaklah tiap-tiap Nabi itu Rasul. Rasul itu makna Nabi yang dilantuskan kepada umat. Nah, untuk menyampaikan risalahnya pula dikatakan Rasul. Nabi ni diturunkan hukum untuk pakai untuk diri dia dan anak beranak dia saja. Dipanggil Nabi. Nampak? Yang ni turun wahyu Nabi lah. Lain pada Nabi, lain pada Rasul, tak ada turun wahyu. Ilham boleh kata. Jangan kata wahyu lah tu. Jadi kafir. Terima wahyu semalam untuk guru hamba. Wahyu hanya turun kepada Nabi dan para Rasul. Jangan cakap awak lebih kurang. Itu kata al-jahlu aqrabu ilal kufri. Bila jahil lebih mendekatkan diri menjadi kafir. Awak cakap lebih kurang terima wahyu apa? Ilham lah. Tak boleh kata wahyu. Wahyu hanyalah Nabi dan para Rasul. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi-nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu. Semua perkataan mereka adalah wahyu daripada Allah. Kalau kita bukan Nabi, wali, sahabat, ulama, mujtahid, ustaz, tok guru, bukan wahyu belaka. Ilham daripada Allah. Kalau benda yang baik. Kalau benda yang tidak baik, dia panggil khatir syaitan. Itu saja. Dia mari ikut dalam hati kita suruh buat. Kalau benda tu baik, ilham dia panggil. Malaikat itu dipanggil mulhim, yang campur ilham. Kalau benda ngaruk, bukan ilham. Dalam TV dia wawancara lah. Dia kata saya dapat ilham lagu baru, danduk. Yang kita akan keluar lah lepas daripada raya ni. Ilham kepala otak apa? Ilham ini maknanya yulqa minallah, benda yang dicampurkan daripada pihak Allah. Allah Ta'ala kan Allah beri ilham suruh karang lagu danduk. Faham? Itu dipanggil khatir syaitan. Campurkan lintasan daripada syaitan, itu dipanggil karang lagu. Ilham ni nak buat benda baik. Nak buat benda baik, nak karang selawat, nak tulis kitab, nak jawab masalah, benda baik. Lagu bukan ilham. Boleh dia kata ilham. 12 album dah keluar. Ilham, dia kata ilhamku, ilham pencipta. Semasa saya bermenung di hadapan Hajar Aswad, datang satu ilham memberi lagu baru kepada saya. Mengaruk tu. Tu mabuk pergi tidur. Bukan. Yang terima ilham ialah lain daripada Nabi dan daripada Rasul. Adapun Nabi dan Rasul adalah wahyu. Ilham pun benda yang berkait dengan perkara-perkara yang halal pada syarak. Jadi 8 orang daripada Rasul, daripada Nabi, dia terima kitab. Iaitulah Nabi Adam dan Syis. Syis ni anak beranak Nabi Adam. Dan Idris. Dan Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Daud. Dan Musa dan Isa alaihi salatu wassalam.
dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 8 orang ada kitab. 4 orang kitab besar, 4 orang lagi kitab kecil. Kitab kecil dia panggil suhuf. Nabi Ibrahim, Nabi Syis, Nabi Musa, dan Nabi Adam ada kitab kecil. Dia panggil suhuf. Dalam surah apa benda ni? Sabbihi suhufu Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Maknanya suhuf iaitu kitab yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kitab besar yang ada segala hukum hakam, 4 buah saja. Iaitulah kitab Quran, Injil, Taurat dan Zabur. Dan yang mempunyai syariat daripada 7 orang, iaitu Adam dan Syis dan Idris dan Ibrahim dan Musa dan Isa alaihi salatu wassalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat, mana ada peraturan. Dah lain ada peraturan, tak ada Hak lain ada peraturan tetapi mengikut peraturan yang telah ada. Faham tak lagi? Bukan kata Nabi lain tak ada syariat. Orang yang bangkit kemudian daripada zaman Nabi Musa, dia wajib kena ikut syariat Nabi Musa. Bila naik, bangkit Nabi Isa menjadi Rasul, turun kitab Injil kepada Nabi Isa. Maka segala orang yang beriman kepada kitab Taurat wajib pula beriman dengan kitab Injil. Pada masa itu yang tak beriman dengan Nabi Isa, dia panggil kafir kitabi. Itu nama asas sejarah kafir kitabi. Segala orang atas muka bumi wajib beriman dengan kitab Injil dan Nabi Isa alaihi salam. Kerana dia Nabi yang terakhir sebelum bangkit Nabi kita. Faham? Mana-mana orang yang tak beriman dengan Nabi Isa pada ketika itu, maka dikira kafir di sisi Allah. Kekal dalam api neraka dulu, kini dan selamanya. Bila bangkit Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, maka semua orang yang beriman dengan Nabi Isa dan Nabi Musa dan segala Nabi yang lepas, kena beriman dengan Quran dan Nabi Muhammad. Tak beriman, kalau ada kitab, kafir kitabi. Kalau jenis semua tak bekong, dia panggil musyrikin. Start pada bangkit Nabi kita. Hak mana hak beriman ahli kitab daripada Yahudi dan Nasara, beriman dengan kitab Taurat, beriman dengan kitab Injil. Bila bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul, dia percaya pula pada Muhammad. Tak panggil kafir dah, jadi orang mukmin. Faham? Tapi hak mana dia kafir kepada Nabi Muhammad, tapi ada kitab, asalnya agama Islam juga, tapi oleh kerana bangkit Nabi, dia tak mau beriman kepada Nabi. Memang dia asal agama Islam. Walaupun Nabi kita tak bangkit lagi, dia beriman kepada Nabi Isa AS. Islam bukan Kristian. Faham tak? Kristian agama kafir. Nabi Muhammad tak bangkit lagi. Dia beriman dengan Injil dan beriman dengan Nabi Isa. Dia panggil Muslim. Tetapi bila bangkit Nabi Muhammad, dia tak mau ikut Nabi Muhammad, maka bertukar kepada kafir kitabi. Adapun yang tadi Muslim, percaya pula pada Nabi Muhammad dan Quran, jadi mukmin. Ada gitu. Jadi yang ada sekarang ni kafir kitabi. Apa panggil kafir? Pasal tak beriman dengan Nabi Muhammad. Dah apa panggil kitabi? Pasal ada kitab Taurat dan Injil. Nampak? Maknanya dia ada kitab tapi tak beriman dengan kandungan kitab. Dia panggil kafir kitabi. Faham tak lagi? Dah orang Melayu sekarang ada kitab benda. Kitab Quran. Dah kalau talak hudud, tak beriman dengan Quran, dia panggil Melayu kitabi yang Melayu kitabi. Tak Melayu kitabi, dah Melayu labi tu. Siapa tolak kandungan isi Quran? Kalau benda khilafiyah ala kulliha. Masalah letak tangan atas dada, bawah pusat, tu masalah khilafiyah. Beberapa hadis riwayat. Masalah duduk selepok, duduk atas waruk ke, duduk iftirah, boleh berlaku, Nabi buat berlaku khilaf di kalangan mazhab. Ni masalah ijma' ulama. Wajib berhukum dengan Quran, tak wajib. Jadi Melayu kitabi. Apa panggil Melayu kitabi? Sesat. Ada kitab Quran, sesat lagi. Ada hadis, sesat lagi. Semua kampung dalam Malaysia ni ada orang ngajar Quran, ada orang ngajar Quran, ada orang ngajar hadis, tak? Ada orang belaka, surat bala ada. Tapi apa jadi sesat? Tak mau dengar. Tak mau dengar. Itu yang pelik. Ada orang ngajar Quran, ada orang ngajar tafsir, buta Quran. Ada orang ngajar hadis, tak erti hadis.
Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Tuhan tanya, macam mana hal kamu ni, hei Melayu? Kamu jadi kafir, jadi sesat, jadi ikut ke sekular, ikut ke orang zalim, ikut ke orang yang sokong judi, orang yang tolak hidup apa ni? Padahal dibaca ayat Quran di keliling kampung kamu. Betul tak? Wa fiikum rasuluh, ada hadis Nabi berselera. Ngata rawa orang ngajar hadis, guana jadi sesat Tak hadir. Tak dengar. Nah, bila kita tak ambil dengar, sekali dua boleh tahan kira. Acak-acak Tuhan tutup hati. Dan tutup hati, ya apa dah, gelak gugu. Orang-orang ngajar, semua lari terus. Dan siapa tutup hati. Allah Ta'ala pegang anak kuci. Nah, tepeng tak mau ingat ke Islam, Tuhan pun tutup. Tak nampak benda. Jahil tukir, 7 keturunan. Nak gitu. Nah, piti punya bahasa. Piti siapa tak ambil? Haji nak piti? Nak? Kaki piti. Faham tak? Nak piti. Tapi takkan siapa-siapa tak pergi dengar. Takkan siapa tak semayang. Takkan siapa takut nak pergi surah. Dah? Dia gitu. Dan sekalian Nabi itu daripada bangsa ajam. Syariat yang kemudian membatalkan syariat yang terdahulu. Ya ke dia tu lebih sekali. Zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau kena seluar kita kena najis, kita tak boleh basuh, kena guting kain. Ni ujung ni kena air kecil anak, tak boleh basuh, kena guting. Faham tak? Yang beri boleh basuh dengan air ni, tak membersihkan najis. Umat kita istimewa, khususiah. Boleh tayamum dengan pasir. Sebelum pada zaman Nabi kita, syariat dululah, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, tak boleh semayang atas tanah. Tak boleh setuh dengan tanah. Mereka kena apotikor. Sekarang kita kalau tanah bersih, boleh semayang, boleh sujud. Nampak? Itu kemudahan kita. Nah, umat yang paling Tuhan sayang ialah umat yang paling kuat lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Umat Nabi Tuhan paling sayang ni, umat lain ni. Dalil tengok Tuhan beri bermacam-macam kemudahan Tuhan beri. Dengan kaya, dengan minyak, dengan apa, habis wak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wak lawan Allah. Jadi semua para nabi daripada bangsa ajam, melainkan 5 orang juga daripada Arab. 5 orang saja dengan keturunan Arab. Ajam ni lain pada Arab. Nampak? Ni kita semua ni ajam ni. Ajam ni ma siwal Arabi. Bangsa yang bukan Arab. Tak kira Arab Yaman, Arab Emirat, Arab Saudi, Arab Mesir, Arab Sudan, Arab Syria, Arab Iraq, tak kira. Nah, lain bukan Arab dipanggil ajam. Sama ada orang putih, Jepun, Eskimo, Perancis, Afrika, Barbar, Melayu, Hadari, ajam mereka. Faham? 2 bangsa saja yang besar. Pertama Arab, yang kedua ajam. Nampak? Arab lah. Ajam lain pada Arab dikira ajam. Melayu, Melayu ajam. Nah, orang mana lagi? Orang India ajam. Nah, kita ni ajam lah. Nabi 5 orang ni. Rasul, dia keturunan Arab. Hak lain bukan Arab belaka. Jadi agama Islam bukan agama orang Arab. Macam orang duk faham. Nah, mana kita kena ikut orang Arab? Bukan. Ikut sunnah Nabi, bukan ikut Arab. Oleh kerana Nabi kita, Nabi Muhammad adalah bangsa Arab, seolah-olah macam kita ikut orang Arab, tapi bukan kita ikut Arab, ikut Rasulullah. Tapi Rasulullah ni orang Arab, bercakap Arab, maka sunat kita bercakap Arab, belajar bahasa Arab. Nah, Nabi dia pakai pakaian yang banyak dipakai oleh orang Arab, maka jadi sunnah Nabi pula pakaian ni, bukan ikut Arab. Kalau ikut Arab, sunnah Arab, kita kena naik unta lah ni, jual orang dakak. Nah, dah. Ikut sunnah Nabi. Bukan masuk Arab, masuk Islam. Bukan masuk Melayu, masuk Islam. Islam bukan agama orang Arab. Agama global, universal untuk semua orang. Kalau ada lagi manusia di planet Mareh, Pluto atau luar daripada galaksi sana, semua wajib masuk Islam belaka. Nah, kalau tidak, mati kafir belaka. Bukan untuk atas bumi ni saja. Dan kata setengah Nabi Allah Adam alaihi ajma'in dan Nabi Muhammad, sebermula fardu atas segala yang akil balik mengetahui bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW itu manusia daripada anak cucu Adam. Mana Nabi ni dia manusia. Pasal ada orang kata Nabi ni dia jenis malaikat. Ini karut belaka. Nabi manusia. Nampak? Ada pula yang lebih lagi dia kata Nabi ni jenis Tuhan.
Nah, macam orang Kristian tu batil. Dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Dan dia satu daripada 3 Tuhan. Oknum dia jadi jenis Tuhan. Bukan, ngaruk. Nah, Nabi utusan Allah. Allah ni Khalik yang maha sempurna. Dia seorang yang tunggal. Maka dilantik akan utusan itu di kalangan manusia juga. Iaitu Nabi-Nabi yang kita kata tadi beribu-ribu orang. Jadi orang yang kata Nabi jenis malaikat sesat. Yang kata Nabi jenis Tuhan, jadi kafir. Orang tu kata Nabi ni jenis malaikat, sesat. Kullu dhalalatin finnar. Orang yang kata Nabi ni jenis Tuhan, jadi kafir. Apa benda pun dia kata ada benda lain asal daripada jenis Tuhan, jadi kafir. Macam ajaran Mak Laksmana dalam kitab Hakikat Insan. Nah, dia kata kita asal daripada jenis Tuhan. Nah, ditafsirkan kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita asal daripada Tuhan, kita akan balik menjadi Tuhan. Oleh kerana kita asal Tuhan dah wajib semayang 5 waktu. Nampak? Mak Laksmana Kota Baru, dia tulis kitab Hakikat Insan, bahasa Rumi. Orang duk ngaji sangat ni, baru nak potong stek. Tu guru bahang hati anjing dengan lipa anjing, darah anjing minum di Sumatera tu. Nak di Jawa tu, nak ambil ilmu sesat ni. Anak murid kita baru nak cakap banyak kapung, baru nak potong stek kitab. Bakar apilah kitab. Nak 13 kali dah ngaku Tuhan di Kota Baru. Nah, akhirnya bila orang berujah, dalih nak jawab. Tajwid budak bandar. Ambil daripada Indonesia ilmu sesat yang kafir lagi mengkafirkan. Ada kalau ada orang ngaji sini, tolong buang, tolong bakar api. Fatwa lama dah. Nah, tahun 80-an itu fatwa ada wajib kena bakar kitab buku Hakikat Insan, juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Nah, ada lukis macam-macam gambar tulang dada ni, huruf minyak ni, huruf kaf, pusat huruf jin. Nampak? Daya huruf nun macam-macam peseng. Tu semua karuk belaka. Tok guru dia ngaku jadi Tuhan dah. Jadi dia tafsir kita asal daripada serpihang Tuhan. Kafir juga ni. Macam puak-puak dengan macam puak-puak Nasara juga. Jadi Nabi adalah manusia. Tapi bukan manusia biasa. Manusia yang dilantik oleh Allah. Manusia yang dipilih. Al-Mukhtarul Mustafa. Yang Mukhtar maknanya yang dipilih. Ada orang nama Mukhtar tak sini? Ada? Angkat tangan. Ada tak? Tak ada. Tak ada Ada? Siapa? Syekh? Ada? Tak ada. Mustafa? Ada? Ada? Mana tengok? Ada. Tak ada juga. Darah cerita ke mama ni. Al-Mukhtar, nampak maknanya yang dipilih. Al-Mustafa maknanya pilihan yang dipilih. Hebat lagi. Tapi kita gina nama panggil jadi uduh tepat. Jadi gitu, jadi uduh lalu. Nampak? Panggillah Mustafa. Nampak maknanya pilihan yang terpilih. Baik. Nabi bukanlah manusia biasa tetapi manusia. Dalil Nabi Allah Taala sebut dalam Quran, kul innama ana basyarum mislukum. Tapi bukan manusia biasa. Orang yang terjemah manusia biasa salah terjemah. Dalam Quran tu tak ada kata biasa. Dalam Quran kata kul innama ana basyarum. Katakanlah innama hanya sahaja ana aku ini basyar, manusia. Mislukum seperti kamu, bukan biasa, luar biasa. Dalil yuha ilayya. Nampak? Yang diberi wahyu kepada aku. Luar biasalah. Manusia tapi bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa, maknanya kita tak taat tak apa. Faham tak? Tak ikut tak apa. Macam orang kampung kita juga. Tapi Nabi ni kalau kita tak ikut dia, masuk neraka. Kalau kita pesenda dia, jadi kafir. Kita dah ikut sahabat dah masuk neraka ni. Dah ikut Nabi, neraka pasti sesat. Nganjing tak usah kata tubuh Nabi, selipar Nabi kita hina, jadi kafir. Tapi kalau selipar tok guru kita, ulama besar kita hina, jadi kafir? Tak. Haram lah je dia, su'ul adab, kurang ajar je. Tapi yang berkait dengan batang tubuh Nabi, pakaian dia, rumah dia, anak beranak, kalau kita pergi hina, jadi kafir. Bukan manusia biasa. Faham lagi? Pilihan Allah. Sebab ada daripada golongan apa benda orientalis, dia karang buku, karang kitab, dia masukkan buku-buku dalam negeri umat Islam, nak menunjukkan Nabi ini bukanlah sekadar, bukan sampai martabat Rasul pilihan, tapi sekadar abqariyah, orang yang cerdik, orang bijak, sebagai pemimpin saja. Sedangkan kalau pemimpin, kalau kita tak ikut, tak berdosa.
Nah, kita dah ikut kederih, berdosa tak? Tak berdosa kita. Tapi kalau Nabi, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa dak ikut perintah Allah atau perintah Rasul, maka telah menjadi sesat. Terang-terangan menjadi sesat. Nah, jadi Nabi adalah manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan jin, tapi tak manusia biasa. Cuma mislukum tu apa makna? Seperti kamu, makan minum macam kamu, nikah kahwin macam kamu, nak cari rezeki macam kamu, meniaga, tanam, tidur, bangun, berlari, sakit, mislukum. Tapi luar biasa, yuha ilayya, telah diwahyukan kepada aku daripada Allah. Nak orang pilihan daripada Allah. Jangan kita anggap pemimpin biasa. Sekadar pemimpin, ramai lagi orang boleh tawang. Tetapi Nabi, tak ada orang boleh lawang. Nah, siapa jua yang ada atas muka bumi bernama manusia yang telah sempurna akal, tak beriman dengan Nabi, jadi kafir dulu, kini dan selamanya. Lagi merdeka, lagi dilebihkan Allah Ta'ala daripada segala makhluk, ialah bangsa Arab, lagi Quraisy, lagi Hashim namanya. Sebermula fardu atas segala yang akil balik. Kita berhenti kat tu dah. Kita sambung esok pula. Esok ada lagi? Esok. Ni pasal ada soalan sikit ni. Dah? Kita sambung esok dah ni. 20 minit. Nah, jadi esok bertukar daripada surah Bukit Metuk ke markah PAH Bukit Metuk. Boleh lagi? Ada makan kau esok? Buka puasa mesti ada, tak ada ngamuknya. Ada. Dah petang-petang pakak-pakak berbuka puasa, kuliah kita sambung esok kita ni. Dah, insya-Allah kita sambung esok. Kita ada jawapan pula. Kita ada soalan. Kemudian sebelum kita jawab soalan, kita nak lancarkan derma untuk tabung ihya Ramadan. Tabung nak buat bayar makan minum apa semua ni. Dah. Surau pasti payah berenjuk ni. Jadi para petugas bangunlah sekarang kutip derma. Kalau hak ada petugas, kalau hak tong tu ubuh tong lah bud depan. Dah pakat beri. Hari ni. Bulan yang paling afdal berderma bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah. Dah. Ada petugas ke pakai taruh tong ke guana? Anu tong tolong ambil, tolong jalan. Insya-Allah sambil-sambil kita jawab soalan. Kita buat belanja makan, buat minum semua nak pakai belanja belaka. Dah pakat-pakat beri derma. Buat berjalan pun tak apa. Biar tong tu jalan sendiri pun tak apa. Luar tong tu jalan sendiri. Sambil-sambil kita jawab soalan, tong tu berjalan sendiri. Passing. Jangan awak kocok saja ubuh. Lagi awak kocok-kocok gitu. Pasal nak bakar belanja belaka dah, nak buka puasa apa semua dah, untuk hari akan datang nak buat namak apa pula nak bakar belanja, apa salahnya kita wish 10 ya. Ni kaki kita pakat makan belaka pula tu, free pula tu makan. Nak bukan bayar ni makan ni. Nak derma suku ni waktu makan free pula. Bukan bayar. Makan ni bukan kita nak benda sangat buka puasa. Kalau tak ada kuih bakar, nasi biani tak apa dah. Jadi ingat esok kuliah Ramadan akan ditukar daripada Surau Lebai Sarah, Kapu Tanjung ke markah PAS Bukit Mentuk. Macam biasa kita start pukul 6 insya-Allah. Baik, kita pergi kepada soalan lah. Dah insya-Allah 20 minit. Dia kata seorang imam sedang berdoa dan ada makmum yang suka menyelitkan doa dia sendiri tanpa mengganggu imam. Apakah makmum itu dikira kurang adab dan apakah hukumnya? Yang keduanya, ada saya dengar dari kawan yang mengatakan bahawa semayang jenazah tidak perlu ada wuduk. Minta ustaz jelaskan kiranya benar ada hukum yang begini. Yang ketiga, pada hari Jumaat kita disunatkan memakai wangian ketika hadir semayang Jumaat. Apakah hukum sunat ini masih tertakluk pada bulan puasa ini? Kerana makruh kalau kita menghidu sesuatu pada bulan puasa. Yang keempat, sekarang ini berapa umur ustaz? Dia ada juga. Ni awet tanya ni. Baik.
Dia kata imam sedang baca doa ramai-ramai lepas pada semayang lah, semayang Jumaat, semayang fardu dah, semayang tarawih, tu imam baca doa, makmum amin amin amin. Ada makmum yang nak baca doa sendirian, boleh ke tak? Kurang ajar ke tak? Jawabnya harus. Tetapi tidak diperlahankan suaranya, jangan sampai terganggu oleh doa imam, kerana imam memimpin para jemaah. Tak, dia baca doa untuk didengar oleh makmum yang lain, makmum pun kata amin. Tiba-tiba kita nak baca doa sendiri, tak ada salah sikit pun, tak ada sebarang nah yang menetapkan wajib kita bersama doa dengan imam, tak ada. Kita boleh baca doa masing-masing, cuma dah majlis malam tu dipimpin oleh imam. Kalau kita pergi baca kuat pula doa kita, su'ul adab, kurang adab, adab tidak baik. Kita nak berdoa suku, kita berdoa perlahan, faham, untuk kita seorang. Kita nak wirid suku pada imam pun boleh, kerana tidak ada sebarang ulama kata wajib kena wirid sama dengan tu imam. Tu imam nak baca tasbih subhanallah, kita nak baca ayat kursi, boleh kita baca perlahan, kerana majlis itu dipimpin oleh imam. Kita mari nupang, kita baca perlahan atau duduk jauh sikit, kita wirid suku. Wirid dengan doa, jangan ganggu orang. Perlahan hukumnya harus, tak ada salah. Yang kata kurang ajar ni, dah lah dia doa lain, ganggu pula, kuat pula, siapa terganggu bacaan untuk imam, baru tak boleh. Kerana majlis orang. Nah, kita nak baca doa kita suku, nak baca kuat, kita buat surah kita suku. Nah, kalau kita nupang surah orang, tu imam baca doa lain, kita tambah amin hak tu, kita nak baca doa kita boleh, tapi perlahan. Dah. Dia kena pandai sini. Dia politik kau baca doa ni. Dia kata kawan dia kata semayang jenazah tak payah wuduk. Nampak? Lepas tu guana gamak, tolong jelas dia kata. Baik, hak ulama mujtahid daripada empat mazhab. Jadi ulama fiqh mazhab Hanbali, Syafi'i, Maliki dan Hanafi mengatakan wajib kena ambil wudu. Nak semayang jenazah, lepas tu kawan dia kata pula tak payah ambil wudu. Nak pakai kawan dia ke nak pakai imam pak? Jadi kawan ada juga dapat kepada seorang dua ustaz ni dia terjumpa dalam kitab-kitab fiqh muqarrang, bukan yang diamalkan oleh salafus salih, cuma ada satu pendapat yang ditolak oleh ulama. Pendapat itulah yang dinakalkan oleh sebahagian daripada ustaz-ustaz ni, tapi tidak khabar pada anak murid dia buat jadi buat beramal dia orang, jadi punah rana habis lening. Jadi semayang jenazah tak payah ambil wuduk dah pula. Padahal hanya satu kaul saja yang dipanggil syaz, yang pelik, yang ditolak oleh ulama-ulama. Tapi oleh kerana ustaz ni dia tengok comel kaul ni, ramai orang tak tahu ramaknya, dia tak tahu kaul ni kaul syaz, kaul yang ganjil, yang dinakal bukan tujuan untuk beramal, untuk menceritakan. Ada juga orang fatwa lagu ni, dia pergi ambil, pergi cerita ke orang, buat ngajar orang beramal, jadi perbalahan dalam masyarakat. Jadi kena jaga benda-benda lagu ni. Apa yang disebutkan oleh ulama-ulama besar dulu sampai sekarang, semayang jenazah ialah ma fi maqamis salah, sama seperti semayang juga, iaitulah wajib bersih daripada apa benda ni, hadas. Tak kena ambil air semayang, semacam dengan solat. Dia gitu. Dalil dia kata tak payah ambil wuduk pasal apa? Pasal dia semayang jenazah, bukan semayang, dia kata doa mayat je. Doa yang sebenarnya, kalau doa takbir kat benda. Berdoa kena takbir tak? Kita nak berdoa, kena takbir tak? Pergi kubur nak berdoa, Allahu Akbar, doa ya. Faham tak? Menunjukkan itu adalah solat, bukan doa saja. Cuma intipati daripada solat yang paling penting rukunnya adalah doa kepada mayat. Nampak? Tapi dia adalah solat, wajib baca Fatihah, ada takbiratul ihram, ada salam. Itu bukan doa saja, tetapi doa yang duduk di dalam solat, maka tak dapat tidak berhajat kepada mengambil wudu. Hari Jumaat dia kata sunat pakai wangian. Adakah bulan puasa sunat juga? Kerana dia kata kita tak boleh hidu minyak wangi bulan puasa. Jawabnya ya, hari Jumaat pun termasuk juga sunat memakai wangian kalau kita nak hadir solat Jumaat, kerana perintah Nabi yang umum. Kerana tidak ada larangan daripada hadis-hadis yang sahih kita pakai minyak wangi bulan puasa. Tak ada larangan pun. Cuma ya ada setengah ulama kata makruh kita bersedap-sedap dengan berhidu bau-bau yang begitu sedap di bulan puasa banyak-banyak sangat, jadi makruh. Jadi kalau kita nak beli minyak wangi, nak pakai minyak wangi, tak ada masalah. Kita nak menghilangkan bau busuk badan, nak hadir Jumaat, nak kias dengan Jumaat, tazkirah, kuliah, ceramah, tarawih, nak hadir Pak Ramai, sunat juga kita menggunakan wangian tip. Nampak? Yang makruh ni kita duk tiung sangat dengan tanpa hajat apa-apa. Jadi makruh lah lagu tu.
Jadi setakat bakar untuk mensedapkan keadaan, hukumnya tetaplah sunnah Nabi dan dapat pahala sunat walaupun ketika berpuasa. Soalan Umar ni tak boleh jawab lah. Jawab Umar dah una kok. Kan awak natu. Apakah hukum menghisap rokok dan di dalam dan kawasan bangunan surau dan masjid? Yang kedua, apakah hukum berselawat secara bertempik selepas tarawih dan witir? Yang ketiga, bawa handphone masa solat ganggu jemaah. Dah khabar dah suruh off tapi on juga. Apakah hukumnya? Baik, masalah hisap rokok yang kita tahu dia boleh tutup guru kita setakat kita mengaji lah. Kalau dia hisap dalam surau dalam masjid, hukumnya haram. Kerana boleh mengganggu malaikat yang datang bawa rahmat. Kerana malaikat ni dia sentiasa ada dalam masjid, dalam surau. Dan dia tak suka kepada bau-bau yang busuk. Dalam nas tak ada sebut rokok, dalam nas sebut bawang putih, bawang merah. Bau tak sedap. Maka kiaslah dengan bau-bau lagu ni, malaikat tak suka bau poyok, belacang, budu, caluk, bau rokok daun, bau asap sigaret. Maka ada ulama yang fatwa haram isyak dalam ni, dalam surau dalam masjid. Nampak? Kerana menyebabkan asap itu bermain berpusing-pusing di dalam kawasan yang wajib kita pelihara. Jadi haram hukumnya. Luar tengok kalau angin tu sampai masuk ke dekat masjid, ada ulama kata haram juga. Kena jauh sikitlah. Kerana jenis rokok-rokok ni jenis asap. Asap ni hak suka asap jin lah. Jadi berakhir ke asap ni adik-beradik jin. Jadi duduk jauh-jauh sikit tapi jin selang. Bukan jin hadari. Faham tak? Hukum selawat cara tepik selepas tarawih dan witir. Baik, selawat kuatlah. Nampak? Umpama sekarang ni musim selawat. Hukumnya selawat pada musim tarawih adalah harus. Tetapi kuat sangat sampai mengganggu orang tidur umpamanya. Hukumnya setengahnya kata haram kalau masa orang tidur. Tapi kalaulah lebih daripada had, maka itu khilaful aula saja. Tak boleh nak kata haram. Yang comelnya siapa didengar sekadar dalam surau sudahlah. Bila Bilal kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka makmum kata tinggi sikit, sallallahu wasallama alaih. Bila ramak gepa juga. Tapi siapa tepik wah tak haram, tak berani kita nak kata haram. Cuma khilaful aula, yang sebaiknya biarlah rendah sedikit. Kerana kita berselawat kepada Nabi, di mana-mana pun kita selawat, Allah Ta'ala akan hantar selawat kita kepada jasad Rasulullah. Kerana Nabi sentiasa hidup di alam barzakh, tak semacam kita. Jadi kuat, alhamdulillah. Kalau koha sangat, tak menjadi syiar Islam. Bila kuat jadi syiar. Sekarang senyap dah surau-surau, tak ada selawat terus. Jadi senyap terus, kuat TV pula di rumah. Jadi kuatlah, tapi janganlah siapa berdoa-doa lalu. Kemudian nak jaga tu biar betul sikit. Biar betul sikit jawab. Yang tak betulnya tak dapat pahala kalau kita selawat. Kalau betul 10 dapat istighfar daripada Allah. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang selawat kepada aku sekali, Tuhan ampunkan dosanya 10 kali. Kata ulama-ulama yang tafsir hadis. Jadi jawapan yang betul sallallahu wasallama alaih. Banyak tepat kita dengar tak betul. Bila yang betulnya daripada pihak Bilal biar betul tu. Allahumma salli ala Muhammad. Baru betul. Jawabnya daripada anu sallallahu, kan salla. Sad di atas sa. Lam di atas la. Sallallahu wasallama alaih. Baru betul. Boleh pahala. Tidak sallallahu alaihi. Apa benda? Dalil skepeng. Ni molek boleh bala pula. Sebut betul-betul. Semua tu bid'ah belaka. Tapi bid'ah yang diharuskan. Kerana tidak ada nas yang larang. Kerana Nabi tarawih dan witir tak ada selawat, tak ada tazkirah, tak ada ceramah, tak ada apa pun. Yang ada dalam nas, mari semayang saja. Ulama kemudian maka ditambahkan amalan-amalan seperti ini kerana cari fadilat lebih. Tak ada salah, maka jadi bid'ah yang jaizah. Bila kita buat bid'ah, pasal apa? Tak ada contoh zaman Nabi. Tapi salah tak salah. Tak ada nah yang kata salah. Bahkan jadi baik, maka berubah daripada jaizah kepada hasanah.
jadilah bid'ah yang hasanah. Nah, tu tazkirah tu tak ada zaman Nabi buat tazkirah musim Ramadan. Kita buat tazkirah di celah-celah tarawih, bid'ah, tapi boleh pahala. Kerana perintah Allah yang umum dalam Quran suruh beri peringatan kepada umat manusia. Selawat pun di mana-mana saja boleh berlaku, tapi kena dengan cara. Jangan jawab bahan rambang macam tadi. Jawab biar betul, sallallahu wasallama alaih. Allah memberi selawat ke atas Nabi dan juga memberi salam sejahtera ke atas Nabi. Bawa handphone ni dah kabur-kabur sama dah. Nah, jadi oleh kerana dah ingat. Nah, kadang-kadang dia juga dah ingat. Bila dah ingat keluar juga lagu. Bunyi juga dah orang call. Yang tukang call tu satu hal juga, tahu dah tanya orang semayang fardu. Nah, dia call. Tanya awal-awal waktu, tak usah panggil lah. Nah, kemudian bunyi juga. Nak kata lagu mana hukum. Nah, ni zaman dulu tak ada hukum ni. Kalau orang Arab dia haram selalu ni. Nah, kalau dia Mekah, bunyi handphone biasanya orang Bangla ni dah agak dah jumpa handphone. Dalam majlis haram pun main handphone lagi. Nah, bunyi dalam semayang Arab, lepas salam dia kata lalu haram dia kata. Nah, hukumnya haram. Haram lah. Kalau sengaja kita tak mau tutup dan kaki akan bunyi lagu mengganggu orang semayang, memang dekat kepada haram lah. Tapi kalau kita tak ingat nak tutup, semua tutup hari tu dah ingat sekali. Nah, bukan kata orang lain, tu imam sendiri. Nah, lagu pula dandu. Dah molek. Tu nak buat guna tu. Tapi ingatlah, kalau boleh jangan pakailah bunyi lagu. Jangan buka bunyi. Kalau kita tak ingat pun tak komang sepandang. Ni kalau bunyi dak lagu, bunyi tung boleh tahan kira dak marah lagi makmum. Ni bunyi lagu terus. Nampak? Jadi bengang makmum. Tok Bilal pula tu nampak gembok pula lah kocek nyala la. Celaka punya Tok Bilal. Akulah dak kosong. Lagu pula aku minat sekali pula. Balik awal terus. Akhirnya jadi masa muka apa semua. Jadi kena ingat molek. Dan kena tambah satu lagi lah. Kena buat poster-poster, matikan handphone ataupun buat silent lah mood. Kalau boleh. Bukan masalah sini saja, di Masjidil Haram beriak bunyi. Nak habis bayar Zuhur tu Allah, macam-macam lagu. Jazz Bong. Faham tak? Maknanya macam-macam. Ghost Rider, macam-macam lagu. Masjidil Haram. Tapi bukan Arab lah biasanya hak darat-darat ni. Hak darat-darat baru mari ni. Orang Bangla, orang Pakistan, India, orang luar. Kadang-kadang kiri kanan kita ni mayang Mekah, Masjidil Haram. Ni dak tutup oleh-oleh ada. Ana orang kita ni dak pelik lagi. Jangan 4-5 malam dak dengar bersekali. Masjidil Haram tiap-tiap waktu dah ni. Boleh dengar tiap-tiap waktu. Kalau keruk-keruk tu dak laki hati, hak lagu lah. Lagu ni lagu-lagu kita minat tak apa, kena lagu hak kita kemar mulut. Bersatu kita bersatu. Allah dengar tu. Baraklah tu. Berkaitan dengan akikah, bolehkah dilakukan pada hari raya korban, dan antara akikah dan korban yang mana lebih afdal dilakukan pada masa itu? Tolong perjelaskan. Akikah lain, korban lain, tapi binatangnya sama. Akikah ialah sembelihan dengan sebab kelahiran anak. Tuhan beri rezeki seorang anak, datang sunat akikah. Korban ini setahun, tiap-tiap datang bulan Zulhijjah, maka datang sunat korban. Dah tahun depan datang pula, bermakna tiap-tiap tahun, tiap-tiap kali sunat kita berkorban. Adapun akikah hanyalah sunat kita lakukan sekali saja dengan sebab beranak seorang anak. Beranak hak lain pula baru sunat pula ngekah. Jadi satu nyawa lawan satu nyawa. Satu nyawa tumbang kambing dengan sebab satu nyawa anak kita lahir ke dunia. Adapun korban dak, bukan adu dengan nyawa, tapi adu dengan tahun. Setahun satu nyawa, setahun satu nyawa. Baik, dia nak buat musim korban, nak ngekah, tak ada masalah, kerana tidak ada sebarang nas yang larang ngekah pada hari-hari yang tertentu. Tak ada masalah buat musim korban. Dan ada ulama mengatakan kita boleh tumpang daripada juzuk bahagian binatang korban untuk akikah. Umpamanya lembu 6 bahagian, 1 bahagian untuk akikah. Ini dibenarkan oleh ulama-ulama fiqh. Boleh, tak ada masalah. Cuma yang paling afdal akikahnya ialah dengan seekor lembu kita buat untuk seorang anak kita, atau seekor kambing untuk seorang anak kita, atau 7 orang anak seekor lembu. Biarlah hak kita berlaku. Jangan kita ating dengan korban. Supaya kita keluar daripada khilaf. Tapi kalau kita nak ating juga, nak kongsi dengan korban, dibolehkan. Seperti 3 bahagian akikah, 4 bahagian korban. Itu boleh, tak ada masalah. Tapi ingat, daging akikah jangan bagi macam daging korban. Daging akikah kita masak dulu, beri atas korang. Daging korban beri dalam keadaan mentah. Jangan tukar.
Saya baca satu artikel dalam sebuah laman web bulan lepas menyatakan satu mesyuarat ulama OIC diadakan di Putrajaya. Kerajaan meminta ulama tersebut mengiktiraf Islam Hadari, tapi ulama-ulama sepakat menolak perkataan Islam Hadari tersebut dan diganti dengan manhaj al-Hadari al-Islam oleh ulama OIC. Tolong huraikan dengan terperinci kerana kes ini tidak dihebohkan oleh media perdana. Ni lama dah lah. Ni bulan lepas dah. Jadi masalahnya OIC ni maknanya satu pertubuhan negara-negara Islam sedunia dengan sebulat suara ulama-ulama menolak Islam Hadari. Ini tidak diberbesarkan dalam paper, hanya keluar dalam harakah. Kita pun baca dalam online, dalam website saja. Dan keluar dalam surat khabar di sebelah Timur Tengah keluar. Surat khabar di Abu Dhabi, surat khabar di apa benda ni di Oman keluar, maknanya di antaranya resolusi Islam Hadari ditolak oleh ulama-ulama. Jadi hak ni lah sepatutnya kita kena print apa yang keluar di dalam website, dalam surat khabar luar negara ini, dan terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia dan kita tampalkan pada tempat-tempat penting supaya orang boleh tengok. Kerana dalam akhbar-akhbar perdana tidak dinyatakan perkara ini, dibuat diam saja kerana memalukan Islam Hadari. Ditolak oleh ulama-ulama OIC sendiri. Padahal ulama OIC dah kat catang dah. Tolak juga Islam Hadari ni. Memang karut sungguh Hadari ni. Pukul berapa buka? Ramak jawab. Kalau bab buka jawab selalu tu. Derah sangat jawab. Dah biarlah perut lapar dah. Hari ni hari ke berapa dah puasa? 9 tau. Apa mulut orang kata. Dah 9 hari dah. Tok-tok. Maknanya 20 hari lagi raya lah kita. 20 hari lagi raya. Lepas tu dalam sebulan setengah lagi pilihan raya. Tapi hak nu parak orang belanja tu. Hak raya ni lain. Hak nu. Hak dah payah beli baju baru tapi dera banyak kena beli. Dan lagi ni. Boleh lagi tak? 5 minit nak buka, insya-Allah kita berhenti dang. Boleh? 5 minit nak buka. Dang. InsyaAllah. Nampak puncak kesi lah belakang muka-muka. Jangan awak komang gitu. Setakat ni kehadiran teramai. Kuliah-kuliah ni kosong kemamang dengan kuatang. Alhamdulillah lah. Kita boleh puji lah. Ni. Ni hak minggu lepas ni, hak di dataran Geliga ni dah. Ada 2-3 soalan lagi. Ketika balik daripada haji, dalam penerbangan kita masih diwajibkan menunaikan solat. Soalannya, macam mana untuk mendirikan solat sedangkan arah kiblat di belakang dan kerusi kapal terbang tidak boleh berpusing? Sedangkan kita dalam penerbangan, solat kita atas kerusi. Tolong jelaskan untuk orang muda bakal haji. Dia tanya. Tak jawab lagi ni tak? Tak lagi. Dia nak pergi ke Mekah. Baiklah. Dalam kapal terbang wajib kena semayang. Tak kira dalam kapal angkasa ke apa mana. Wajib semayang semua ni bila tiba 5 waktu. Masalahnya dia kata, kalau alu pergi, bakpalah kita semayang atas kursi ngadak kiblat. Alu balik ni, kau terbang tak ngadak kiblat. Ngadak KL. Jadi macam mana? Wajib semayang. Gini cara dia. Sedangkan kursi datang kata bang tak boleh pusing. Memang pun bukan kursi guting ni. Kapal terbang. Kalau kursi guting boleh pusing. Baik. Dia asalnya wajib kita buat semua seperti sedia kala. Rukun dan syarat. Tak rengang sikit pun. Tetapi bila benda yang kita tak boleh nak buat, dia gugur. Kita semayang atas kapal terbang. Baik, atas kapal terbang. Yang pertama sekali, kita kena semayang dalam surau. Siapa rajin naik kapal terbang haji? Naik dah? Haji dah? Ada tak? Ada. Haji, ada tak surau? Dia buat tabir sikit tak? Tempat semayang. Tak lah macam besar gini surau mampu kerah kapal terbang. Faham tak? Tapi surau lah. Dia tulis surau. Dia buat gambar kubah. Dia tarik tabir sikit. Dia ada 5-6 kotak. Sepanjang kapal terbang tu dia ada 5-6. Satu sesi boleh 2 orang je tak? 2 orang atau 3 orang je muat. Semayang dalam surau dulu. Masuk dalam surau tu dulu. Sebab apa yang semayang atas kursi yang malah benar.
Nak, yang pergi shopping di Mekah boleh, habis Serban pergi cari kain Serban. Nak, mentang mu nak semayang nak pergi surau dekat tu dengan tempat duduk kursi kapal terbang, situ je surau. Dia selang dalam 15 hari kursi surau pula. Dia ada tabir ditutup. Dia tulis gambar surau situ. Ini kata bang haji lah, bukan kata bang kongkok, kata bang haji. Jadi semayang menghadap ke belakang. Pusing belakang daripada arah kapal terbang. Nak, itulah kiblat kita. Senang, cukup senang. Sebab di atas ni tak kona, payah berenjuk hang kanan dulu. Tak, dia straight mo. Nak, bila dia straight potong balik ke negeri kita, belakang dululah kiblat, pusing belakang, semayang macam biasa, rokok sujud macam biasa. Baik. Katakan kapal terbang dia naik ni tak ada surat. Bukan kapal terbang tepah untuk haji. Nak, kapal terbang dia naik murah, katakan kapal terbang ngata rawa sekali dia pakai naik tak. Kapal terbang Ceylon ke, kapal terbang George Bush ke. Duduk atas kursi, yang kita mampu buat takbiratul ihram, sekurang-kurang ulama kata menghadap kiblat. Jadi gini kursi kita buat gini tu tubuh. Faham? Boleh buat gini, tubuh tak nak pergi dah. Ataupun kita berdiri dulu, faham? Kalau boleh berdiri, kalau sakok kursi depan buat sambil duduk. Menghadap belakang ni, pasal tu kiblat. Allahu akbar. Belahanglah. Nah, lepas tu duduk baca Fatihah. Sampai ke salam. Faham lagi? Sah semayang kita. Dah boleh buat gitu. Dah lewat 8 jam lah tuan, tak dah 2 kali semayang. Ambo betul no. Nak boleh sekurang-kurang boleh takbir. Nak yang tak boleh nak menghadap kiblat juga masa takbir, pilot kapal terbang. Pasal kalau lepas terbabah umpamanya. Tu lain. Macam kita tak bawa benda. Nak pergi mari boleh, takkan semayang tak boleh. Menghadap sebetul. Yang tak bolehnya malu nak buat. Pasal orang tak buat belaka. Orang tengok tak kita malu aku. Kerana malu berdosa kamu tinggal semayang. Takbir menghadap kiblat. Lepas tu duduk gini. Nampak? Semayang baca betul Rakaat tunduk sikit. Sujud tunduk banyak. Baca macam biasa. Tahiyat jangan naik atas kosim pula tahiyat. Naik tak boleh kira bodoh. Gitu lah kaki. Buat tangan gitu. Buat tangan gitulah. Tahiyat, salam biasa. Boleh kira panjang atas kosim. Bingung pramugari. Kata gua mana buat lebar ni. Jadi insya-Allah lah. Kita tak dah nak jawab 2-3 soalan lagi, kita bawa pada esok pula. Esok ada soalan baru pula. InsyaAllah Allah Ta'ala memberkati pada pertemuan kita pada petang ini. Jadi sebelum daripada kita bersurai, kita umum sekali lagi esok bertukar daripada surau apa benda ni Bukit Metuk baru ni ke Cawangan, markas PAS Cawangan Bukit Metuk. Markas Bukit Metuk lah kat Abang Weng kita. Jadi pada ni kita berbuka puasa dan bersolat tarawih. Solat maghrib berjamaah. Kerana kita nak lepas maghrib. InsyaAllah pakat semayang maghrib berjemaah belaka lepas makan. Boleh? Makan dulu ke semayang dulu tak tahu kita. Makan dulu. Mudah sangat gitu haji. InsyaAllah kita doa sepatah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'azaban nar. Allahumma laka sumna wa bi rizqika aftarna wa bika amanna ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. حق أوضحت صدق قوله رواها ويروي كل شب وشائب ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشارب براهين حق أوضحت صدق قوله رواها ويروي كل شب وشائب ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشارب وكم من مريض قد شفي من دعائه وإن كان قد أشفى لوجبة واجبي براهين حق
أوضحت صدق قوله رواها ويروي كل شب وشائب ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشارب وكم من مريض قد شفي من دعائه وإن كان قد أشفى لوجبته واجبي ودرت له شاة لدى أم معبد حليبا ولا تسطاع حلبة حالبي وقد ساخ في أرض حصان سراقة وفيه حديث عن براء بن عازب وقد فاح طيبا كف من قص كفه وما حل رأسا جنس شيب الذوائب أوضحت صدق قوله رواها ويروي كل شب وشائب ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشارب وألقى شقي القوم فرث جزورهم على ظهره والله ليس بعازب فألقوا ببدر في قليب مخبث وعم جميع القوم شؤم المداعب وأخبر أن أعطاه مولاه نصرة ورعبا إلى شهر مسيرة سارب فأوفاه وعد الرعب والنصر عاجلا وأعطى له فتح التبوك ومارب براهين حق أوضحت صدق قوله براهين رواها ويروي كل شب وشائب ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشارب وأخبر أن سيبلغ ملكه إلى ما رأى من مشرق ومغارب فأسبل رب الأرض بعد نبيه فتوح التواري ما لها من مناكب رواها ويروي كل شب وشائب ومن ذاك كم